Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada anda. Lama kita tidak bersua kan? Sebenarnya sedang membina kekuatan untuk membina hubungan dengan pelbagai pihak, termasuk dengan pihak yang dikatakan agensi penting. Antaranya ialah SME Corp. Dan untuk itu saudara, hari ini kita ada satu program yang menarik, program yang khas, istimewa untuk kita tumpukan kepada perkembangan SME ataupun sekarang dipanggil MSME, iaitu PMKS. Terus saya perkenalkan, tidak lain tidak bukan, nama pun lebih kurang dengan nama saya, Encik Rizal Naini, CEO atau Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam, Saudara Nizal. Apa khabar? Ya, Alhamdulillah masih sihat lagi siuman. Alhamdulillah. Dan mengharapkan Tuan pun begitu juga, insyaAllah. Alhamdulillah. Ya, ini kita yang saya tadi sebut PMKS itu, bila sampai saya tambahkan M itu, saya hilang PMKS itu apa sebenarnya. Mungkin dapat diberikan sedikit PMKS itu dengan penuh supaya orang dapat tahu rupanya ianya PKS cuma ditambah M. Okey. Ya, Nizal, PMKS ni adalah satu akronim merangkumi tiga perkataan yang penting, iaitu M-nya micro, S-nya K-nya adalah kecil dan S adalah sederhana. Jadi PMKS perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Jadi PMKS. Sebelum ni kita panggil PKS. Sebelum tu lagi kita panggil IKS. Jadi dia banyak akronim, tapi benda yang sama, tetapi kita ingin merangkumi enterprise micro juga. Kerananya di dalam statistik menunjukkan pertumbuhan perniagaan di Malaysia ini 78.4% daripada 1.15 juta PMKS adalah berskala mikro. Maksudnya almost 80% adalah berskala mikro, yakni skalanya bermaksud perniagaannya mempunyai jualan tahunan kurang daripada RM300,000 setahun dan pekerjanya kurang daripada 5. Itulah mikro. Oh, itu dia. Jadi sekarang ni bila orang nampak itu, orang nampak bahawa mereka yang terlibat ini rupa-rupanya ataupun yang menjadi usahawan di perniagaan mereka ni sekarang ni sudah jelas termasuk dalam kelompok yang dikatakan PMKS itu. Maka bolehlah bernaung di bawah SME Corp. Okey. Betul. Kita jumpa, saya fikir dalam beberapa bulan yang lalu, sempena Minggu PKS Kebangsaan 2021. Jadi apa yang saya ingin bertanyakanlah, sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu, daripada 26 Jun sampai 4 Julai di seluruh Malaysia sebenarnya. Jadi apa impak yang dapat tercapai pasca Minggu PKS itu? Mungkin saya boleh refresh semula Minggu PKS tersebut yang berlangsungnya pada akhir bulan Julai sehinggalah awal bulan Ogos, tetapi kita actually sambung lagi sebulan sebab atas permintaan yang tinggi oleh PMKS untuk mereka mempamerkan barangan serta produk dan perkhidmatan mereka di bawah portal My Assist MSME. Jadi sepanjang Minggu PKS itu kita telah membuat atau melaksanakan secara maya, yakni secara dalam talian, disebabkan oleh PKP dan pasca pandemik COVID-19. Jadi kalau boleh saya nak refresh sikit apakah itu My Assist MSME. Ia merupakan satu platform yang menawarkan khidmat nasihat perniagaan dan maklumat berkaitan kemudahan kewangan serta fasilitasi perdagangan dan sokongan teknologi secara dalam talian untuk MSME. Dan semasa Minggu PKS tersebut, kita telah menawarkan dan menyajikan pelbagai aktiviti yang mana salah satunya adalah padanan perniagaan yang dinamakan MashMe. Jadi bila kita launch ataupun kita laksanakan pada My Assist MSME ini pada akhir Jun yang lepas oleh mantan Perdana Menteri dan sehingga kini
sehingga akhir Oktober ini dah masuk kiranya 4 bulan Nizal, kejayaan telah dicapai dari segi penggunaan MyAssist MSME ini termasuk semasa minggu PKS tersebut, ya. Dan portal ini telah memberi manfaat kepada 258,543 usahawan sehingga 31 Oktober tahun ini, iaitu selama 4 bulan. So maka masa dalam 4 bulan saja kita dah beri manfaat kepada lebih pada 250,000 usahawan. Dan salah satu perkara yang saya ingin nyatakan di sini adalah aktivitinya seperti kita mempunyai 124 sesi webinar yang telah dilaksanakan, yang mana penontonnya seramai 88,215 orang. Ya, ini adalah percuma. Mereka boleh menonton sesi webinar yang mempunyai pelbagai pocket talk ataupun business talk, ya, untuk mereka dapatkan ilmu dan bertanyakan soalan ataupun mencadangkan sesuatu. Begitu juga dengan MeshMe, iaitu satu komponen ataupun modul untuk kita hubungi ataupun hubungkan PMKS bersama dengan syarikat besar ataupun multinational ataupun government linked companies sebagai pembeli kepada PMKS tadi. Dengan adanya sesi sebanyak 160 sesi padanan perniagaan tersebut, kita telah mencatat 24.7 juta ringgit potensi jualan yang telah memanfaatkan 545 syarikat PMKS. Jadi saya rasa ini satu kejayaan besar untuk PMKS untuk menjana pendapatan mereka melalui portal MyAssist MSME, terutamanya komponen MeshMe, iaitu pemadanan perniagaan untuk mereka. Di samping itu, Nizal, satu lagi aktiviti yang penting semasa minggu PKS tersebut ataupun yang akan datang pun, yang mana kita akan laksanakan SMIDEX, adalah berkenaan dengan e-pameran. Dan kita telah mencatat sebanyak 30,400 orang mengunjungi e-pameran semasa minggu PKS tersebut, dan kita telah sediakan sebanyak 520 booth secara maya yang melibatkan kebanyakannya adalah PMKS dan juga kementerian dan institusi kerajaan serta institusi kewangan, ya. Jadi memang dari segi kejayaannya, kalau ikut dari segi numbers ataupun nombornya, memang banyak pengunjung-pengunjung secara maya, transaksi jualan pun tinggi, potensi jualan pun tinggi, dan kita juga mempunyai satu lagi elemen penting di bawah MyAssist MSME ini ataupun sepanjang minggu PKS itu adalah info portal. Yang mana info portal ni kita boleh layari dan mendapatkan maklumat berkenaan dengan program-program berkenaan dengan kemudahan kewangan, berkenaan dengan geran, berkenaan dengan latihan kapasiti. Bukan hanya dari SIB Corp Malaysia, tetapi juga kita mempunyai kerjasama dari pelbagai kementerian dan juga agensi kerajaan lain untuk mereka membangunkan bersama PMKS di luar sana. Ya, kita pernah bincang ini Tuan, ya, tentang saya kagum, saya dah beritahu dulu, saya kagum dengan tindakan dimainkan oleh SME Corp menggunakan portal ini, kerana dia merangkumkan semua agensi. Senang untuk seseorang usahawan itu pergi dan bertanya ataupun mendapat tahu tentang maklumat. Cuma sekarang ini itu dari segi persediaan kita, Alhamdulillah. Saya fikir yang akan menjadi cabaran ialah menarik lebih ramai lagi pengusaha-pengusaha ataupun usahawan ini melibatkan diri dengan dunia yang perlukan mengadaptasi kepada dunia pendigitalan. Artinya mikro ataupun mikro, usaha-usaha mikro ini umpamanya, mereka harus menganjakkan dirinya kerana sudah tentu belajar banyak daripada COVID-19 yang lalu. Bagaimana kita nak mengoptimumkan untuk usaha-usaha ini menggunakan teknologi moden dan platform, dan ini saya fikir sangat penting bagi kita mengekalkan potensi dan relevannya bisnes ataupun perniagaan yang ada sekarang ini. Mungkin Cik Rizal boleh berikan pandangan.
Ya betul. Terima kasih atas soalan tersebut. Satu soalan yang begitu baik. Saudara Nizal, pandemik COVID-19 ni telah mengubah landscape perniagaan di seluruh dunia. Dengan lebih ramai pengguna beralih kepada penggunaan teknologi moden seperti dinyatakan oleh Nizal tadi. Begitu juga dengan platform pendigitalan perniagaan telah meningkat serta aktiviti membeli belah secara dalam talian bagi membantu mereka menjalankan aktiviti harian. Jadi kita boleh nampak peralihan cara membeli oleh orang ramai. Maka dengan itu prestasi pendapatan e-dagang pada separuh tahun pertama 2021 yang telah kita kaji mencatatkan pertumbuhan sebanyak 26.5% berbanding separuh tahun pertama pada tahun lepas. Jadi ini membuktikan seperti mana yang saya nyatakan tadi, pengguna banyak membeli belah secara dalam talian. Dan mengambil kira tingkah laku pengguna ini, transformasi PKS ataupun PMKS daripada perniagaan konvensional kepada model yang berasaskan teknologi moden dan platform dalam talian adalah sangat penting dan menjadi faktor utama untuk mengembangkan lagi ekosistem perniagaan supaya ia menjadi lebih efektif dan berdaya saing untuk memastikan perniagaan PMKS ini kekal relevan. Jadi untuk PMKS yang belum lagi memulakan perniagaan mereka secara dalam talian atau online, maka saya mengharapkan mereka perlu mendapatkan ilmu bagaimana untuk memulakan perniagaan secara online. Kalau kita belajar, senang ikut step by step macam mana kita nak laksanakan perniagaan ini. Saya rasa kepada peniaga yang especially yang muda-muda lah, I think that's menjadi satu langkah yang perlu diambil kerananya penggunaan IG, Facebook umpamanya Twitter, mereka boleh menggunakannya bukan hanya untuk berchatting tetapi boleh juga untuk memulakan perniagaan mereka dan mendapat pendapatannya lebih daripada perniagaan secara online ini. Lepas itu barulah mereka mendigitalkan perniagaan mereka dengan lebih sistematik, mempunyai front end system, back end system serta penggunaan apps yang tertentu untuk memudahkan lagi mereka untuk mendapat pesanan dan juga untuk menghantar barangan ataupun perkhidmatan mereka kepada pelanggan-pelanggan mereka. Jadi benda ni dah menjadi a new norm, norma baru di dalam era pandemik COVID-19 ataupun pasca COVID-19 ini untuk mereka memulakan perniagaan mereka. Macam mana kalau kita rehat sekejap untuk kita bagi ruang bagi nanti tumpukan kepada My Portal atau My Assist ini untuk kita memahami lagi dan untuk kita memberi ruang kepada penonton, khususnya usahawan-usahawan baru ataupun usahawan yang sudah berniaga memahami lagi lebih dekat lagi. Dan saya ada beberapa perkara yang saya ingin dengarkan pandangan daripada Tuan. Baik Tuan, kita rehat seketika. Kembali selepas ini untuk kita tumpukan kepada portal My Assist. Para usahawan, nak tahu apa itu SMIDEC? Layarilah smidec.my untuk maklumat lanjut. Okey, kembali kita di dalam program Nizal & Co. Kita tumpukan perhatian kepada SME Corp kerana tidak lama lagi akan ada satu program menarik yang bakal dianjurkan oleh SME Corp. Apa dia nanti dulu? Kita tumpukan pada apa yang pernah
dan sudah dilakukan oleh SME Corp yang saya fikir sangat menarik kerana dia membantu sangat-sangat semua usahawan-usahawan yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang ruang dan peluang yang ada. Itulah saya bersama dengan Tuan Rizal Naini, CEO SME Corp Malaysia, yang sudi bersama kita untuk memberikan penjelasan lagi. Tuan, boleh dapatkan pandangan tentang pendigitalan PKS yang kita dah sebutkan tadi, tetapi yang penting ialah tentang portal MyISIS itu sendiri yang kita lancarkan pada Jun tahun ini. Boleh tak diceritakan setakat ini penggunaan ataupun penyertaan usahawan-usahawan atau orang ramai di dalam memanfaatkan apa yang ada di dalam portal itu? Apakah mencapai target ataupun sasaran kita atau lebih ramai lagi daripada apa yang kita jangkakan? Okey, terima kasih Rizal atas soalan tersebut. MyAssist ini ataupun portal MyAssist MSME ini mungkin saya boleh berikan sedikit dia punya sejarah lah. Telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada Jun yang lepas, akhir Jun yang lepas, yang mana ia merupakan satu inisiatif di bawah penjana, merupakan satu rancangan ekonomi di bawah penjana yang telah diberikan kepada SME Corp untuk mengadakan satu portal supaya dapat memberi maklumat dan juga memberi khidmat nasihat kepada PMKS di luar sana. Jadi kita telah melaksanakannya dengan baik dan kita telah lancarkan dan telah pun pakai portal tersebut, di mana ia boleh digunakan bukan hanya melalui laptop ataupun komputer, tetapi melalui handphone. Kita mempunyai apps. Jadi menyenangkan lagi usahawan ataupun PMKS di luar sana. Dan dari segi kejayaan, memang banyak dah saya nyatakan tadi, dari segi kejayaan, dari segi kunjungan orang ramai, dari segi aktiviti-aktiviti seperti webinar, pocket talk, padanan perniagaan, MatchMe telah pun kita laksanakan. Dan untuk kali ini kita akan mengadakan satu program baru yang dinamakan, bukan program baru, program yang telah dilaksanakan tetapi akan dilaksanakan pada Disember adalah SMEDEX. Dan kita mempunyai sasaran. Sasarannya adalah supaya kita mendapat 10,000 lagi usahawan ataupun PMKS mendapat manfaat daripada program SMEDEX 2021 nanti, Dan dari segi sasaran saya rasa kita dah mencapai sasarannya. Dari segi ROI, Return on Investment, peruntukan yang diberikan oleh kerajaan untuk SME Corp melahirkan ataupun mewujudkan portal ini telah melebihi daripada kosnya, yang mana seperti saya sebutkan tadi, potensi jualan daripada padanan perniagaan, program ataupun komponen MatchMe tadi itu telah menjangkaui mendapat sebanyak 24.7 juta ringgit, melebihi saya rasa 500% daripada kos yang telah kita investkan. Jadi dengan itu saya rasa ia telah mencapai kejayaan besar dari segi ROI-nya. Begitu juga sampai kepada golongan PMKS, terutamanya usahawan-usahawan yang mempunyai isu cabaran masalah semasa pandemik COVID-19 ini. Dengan itu kita mempunyai seramai 112 business counselor ataupun kaunselor perniagaan yang dapat menawarkan khidmat nasihat mereka kepada usahawan dan PMKS di luar sana. Jadi dari segi sasaran kita dah capai. Dari segi ROI kita telah mencatatkan satu nombor yang begitu besar dan signifikan, dan sekarang kita akan teruskan memberi khidmat nasihat dan bantuan kepada PMKS di luar sana, insya-Allah kita akan terus menambah baik dari segi kontennya dan juga penyampaiannya kepada PMKS di luar sana nanti, insya-Allah. Encik Rizal, saya fikir untuk membantu mereka yang mungkin baru dan mungkin tidak benar-benar memahami ataupun
yang baru nak masuk menerokai bidang PMKS ini, mungkin dapat dijelaskan sekadar ulang tayang. Kita dah pernah jelaskan ini dulu, tapi bagi saya untuk memudahkan lagi orang memahami betapa interaktifnya portal ini. Mungkin kita pergi persatu bahagian per sebahagian. Boleh dapat diceritakan sikit tentang ia memberikan perkhidmatan untuk masyarakat memperoleh maklumat terkini bantuan kewangan yang berkaitan dengan keperluan perniagaan. Mungkin dapat dijelaskan sikit tentang itu. Okey. Dari segi bantuan kewangan ataupun kemudahan kewangan yang dapat kita berikan adalah berkenaan dengan program-program yang kerajaan boleh bantu PMKS. Terutamanya bila kita dapat tahu bajet 2022 baru-baru ni yang telah diumumkan oleh Menteri Kewangan, yang mana terdapat 49.9 bilion ringgit yang akan diperuntukkan untuk PMKS pada tahun hadapan. Maka business counsellor perlu memahami dengan lebih jelas dan detail untuk memberitahu ataupun untuk memahamkan usahawan sekiranya mereka nak tahu di manakah bantuan ini boleh didapati. Jadi dengan My Assist MSME portal ini kita dapat menyediakan maklumat tersebut. Contohnya kalau nak dapat pembiayaan daripada program-program yang di bawah bajet 2022 nanti, maka Business Council SME Corp dapat akan memberikan penjelasan tersebut. Begitu juga dengan perkara-perkara lain seperti latihan, pembangunan kapasiti, pembangunan capability usahawan dan juga PMKS terdapat di dalam portal ini, yang mana kita mempunyai SME Info Portal, yang mana maklumat berkenaan dengan kemudahan kewangan, bantuan-bantuan yang lain seperti latihan boleh didapati dalam program ini. Dan yang satu lagi adalah sokongan teknologi. Okey, di bawah program SME Corp sendiri kita mempunyai program-program yang berlandaskan inovasi dan teknologi moden. Maka bolehlah PMKS memohon kalau perlunya grant, kita boleh facilitate untuk mereka mendapat teknologi moden tersebut, termasuklah bagaimana untuk mengadaptasi pendigitalan ataupun platform e-commerce ataupun e-dagang yang sebelum ni mereka tak tahu, dan akan dipantau dan akan dibimbing sehingga mereka berjaya mendapatkan platform tersebut ataupun memasuki platform tersebut. Begitu juga dengan program-program lain yang berkenaan dengan teknologi. Ini sokongan teknologi. Kita mempunyai NTIS, National Technology Innovation Sandbox. Kita juga bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu seperti Kementerian MOSTI umpamanya, dan juga agensi-agensi yang terlibat berkenaan dengan R&D, Research and Development, Innovation, serta pengkomersialan ataupun commercialization. Jadi jangan takut dengar perkataan-perkataan ini. Tanyalah kaunselor perniagaan kami yang boleh memberi maklumat dan juga maklumat dan juga perbincangan seterusnya untuk mengatasi isu-isu ini. Sana ada sendiri antara khidmat yang diberikan dalam portal My Assist ini yang saya dapat lihat dan saya dapat ikuti ialah you match me and you meet me. Ini dua benda yang saya fikir masih lagi perlu diberikan penjelasan betapa menariknya ruang yang diberikan ini. Cuma bagi mereka yang mungkin perlu lebih tahu, mungkin Cik Rizal dapat jelaskan apa yang dinamakan Match Me itu, yang meluaskan perniagaan dengan memanfaatkan platform supply chain, bagaimana dia boleh menyertai. Satu lagi Meet Me, tempah sesi bersama kaunselor. Itu satu lagi yang mungkin ramai yang tak apa nak faham. Tetapi dalam tadi ada Cik Rizal menjelaskan ini tentang kaunselor tadi, tapi mungkin rupa-rupanya memang ada satu pengkhususan
kalau betul takkan bercerita tentang bantuan apa, ada masalah tentang keusahawanan ataupun tentang bisnes apa, rujuklah Meet Me. Tempahlah satu sesi untuk bersama dengan kaunselor. Jadi ini yang bagi saya katakan tadi, ruang yang sangat ampuh untuk usahawan memanfaatkan. Mungkin dapat berjelaskan lagi? Ya, Meet Me ini adalah satu platform ataupun komponen ataupun modul di dalam MyAssist MSME untuk usahawan ataupun orang di luar sana, tak semestinya usahawan ataupun bakal usahawan, termasuklah PMKS, untuk membuat satu tempahan sesi bersama kaunselor perniagaan SME Corp. Ya. Kita mempunyai 112 kaunselor perniagaan di SME Corp dan juga rakan-rakan strategi yang lain pun ada. Kita panjangkan juga kepada pihak-pihak kementerian dan agensi kerajaan yang lain untuk mereka menerangkan perkara-perkara tertentu di dalam sesi Meet Me ini. Meet Me ini merupakan satu avenue lah, satu platform. Tetapi bila dah ditempah selama 20 minit, maka usahawan ataupun bakal usahawan ataupun PMKS akan berbincang, bertemu secara maya di dalam tempoh 20 minit ini. Kalau perlu panjang, tempahlah lagi satu. Maksudnya macam tu. Dan ia adalah percuma. Yang pentingnya percuma. Kita tidak akan charge apa-apa sebab kita nak membantu PMKS di luar sana. Mereka boleh berbincang berkenaan dengan ataupun mengetahui berkenaan topik-topik perniagaan seperti penjenamaan, pensijilan, apa lagi, pembungkusan, pengiklanan, berkenaan dengan pemasaran, bisnes secara online, ya, pengurusan kewangan yang baik, macam mana nak hadapi pandemik COVID-19 ni supaya mereka lebih macam cakap berdaya tahan, berdaya maju, berinovatif. Maka business counselor kami yang ini di dalam portal MyAssist MSME ini akan membantu semampu-mampunya. Setidak-tidaknya kalau tidak ada jawapan, kita akan facilitate ataupun hubungi ataupun connect mereka dengan agensi-agensi yang tertentu supaya mereka dapat lebih lagi pengetahuan dan ilmu berkenaan dengan perkara yang diusulkannya. Yang tadi Saudara Rizal mention about MatchMe, dan MatchMe adalah satu platform ataupun komponen yang berbeza daripada Meet Me. Untuk menggunakan platform-platform ini ataupun komponen ini, usahawan ataupun orang ramai perlulah berdaftar di MyAssist MSME ini. Senang dia daftar dia. Dia daftar macam mana-mana aplikasi seperti Facebook ataupun Instagram. Ya. Lepas tu dah dapat buat pendaftaran secara percumanya, terus boleh masuk ke dalam portal tersebut dan membuat tempahan untuk Meet Me umpamanya. Dan sekiranya usahawan tersebut ingin nak menyertai sesi pemadanan perniagaan, kita mempunyai MatchMe tadi. Dan kita akan tanyalah apakah produknya, apakah barangan yang ingin dijual ataupun ditawarkan kepada pembeli-pembeli, terutamanya multinational. Kita akan match kan apakah permintaan daripada anchor-anchor tersebut dan apakah permohonan daripada PMKS untuk mempamerkan atau menawarkan barangan dan perdagangan mereka, perniagaan mereka kepada pembeli-pembeli besar tadi tu. So ada sesi matching dipanggil. Akan dipantau oleh SME Corp dan kita akan facilitate seterusnya. Sekiranya ingin mendapatkan pembiayaan loan pun kita boleh gunakan platform MatchMe ini, ya, untuk mereka menggunakan pembiayaan untuk membekalkan barangan mereka kepada pembeli-pembeli yang dinyatakan tadilah. Kebanyakannya alhamdulillah berjaya, seperti dinyatakan tadi 24.7 juta ringgit telah tercatat dalam potensi jualan kami selama 4 bulan berlangsungnya MyAssist MSME ini. Oh, itulah saya kata banyak yang sudah ada dan pasti kalau katakan ramai di antara usahawan tahu mereka akan mahu lagi terlibat dan mereka akan lebih terdidik melalui Maya ini. Satu lagi di antara aspek yang saya sangat-sangat ingin untuk Cik Rizal jelaskan lagi
perkenalkan lagi ialah apa yang dikatakan ruang untuk disewa. Selama ini orang akan pergi Google atau pergi ke mana-mana untuk dapatkan. Rupanya di dalam portal MyAssist itu ada diberikan platform untuk usahawan mencari ruang perniagaan. Mungkin dapat dijelaskan lagi tentang perkhidmatan diberikan di dalam MyAssist ini? Okey, komponen ruang untuk disewa ni adalah bertepatan dengan keadaan semasa. Yang mana semasa kita mendepani pandemik COVID-19 ni, banyak isu-isu berkenaan sewa yang tidak dapat dibayar oleh usahawan ataupun PMKS disebabkan tiada jualan, tiada revenue yang mana mereka terpaksa masih lagi perlu membayar sewa disebabkan oleh premis tersebut, premis perniagaan tersebut. Jadi dengan adanya platform ataupun komponen ini, ruang untuk disewa, maka kita menawarkan kepada terutamanya kepada agensi-agensi kerajaan yang mempunyai premis, menawarkan premis mereka untuk diiklankan dan disewakan kepada usahawan di luar sana dengan kadar yang berpatutan. Buat masa ni kita tidak lagi membuka kepada pihak swasta untuk mengiklankan ataupun menempatkan tawaran mereka untuk memberi ruang untuk disewa kepada usahawan di luar sana. Sebab kita tak nak membuat platform ini sebagai satu platform untuk mendapat keuntungan, Nizal. This is more untuk kita membantu. Umpamanya SME Bank mempunyai program-program menyewa kilang-kilang mereka di beberapa tempat di Malaysia ini, maka sekiranya ada kilang yang vacant ataupun kosong, bolehlah ditempatkan di dalam ruang untuk disewa ini. Begitu juga dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, seperti kerajaan negeri, pihak MARA dan sebagainya. Tetapi mungkin bila kita klik ruang disewa itu tidak terdapat banyak lagi tawaran ataupun kemudahannya, mungkin disebabkan ruang-ruang yang disewa tu telah masih lagi dipenuhi, tidak ada kekosongan, mungkin so kita dari masa ke kita akan update komponen tersebut untuk memudahkan usahawan dan PKS di luar sana lah. Okey, baik, sekarang kita dapat lihat khidmat yang dapat diberikan oleh SME Corp khususnya melalui MyAssist ini. Potensi masa depan, bagaimana Tuan Rizal dapat memberikan gambaran, what is your aspirasi Tuan mengenai apa yang dilakukan sekarang ini dalam MyAssist, kerana nampak potensi makin nampak, makin bagus, makin luas. Jadi setakat mana atau sejauh mana kita nak pergi lagi ni? Okey. MyAssist MSME ini ataupun portal MyAssist MSME ini bukan hanya sekadar untuk kita melaksanakan event-event tertentu seperti Minggu PKS ataupun program-program seperti bisnes webinar dan sebagainya, tetapi satu program yang penting yang selalu usahawan dan PMKS menanti-nantikan sejak dari dulu lagi adalah satu program yang kita namakan Pameran Tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana setiap tahun dan dinamakan SMEDEX 2021. Jadi memang menjadi harapan kami untuk melaksanakan SME Week itu satu, dan juga Pameran Tahunan Perusahaan Kecil dan Sederhana ini yang memang kita laksanakan setiap tahun, tetapi baru-baru ini disebabkan pandemik COVID-19 pada tahun 2019 dan 2020 kita tidak laksanakan, disebabkan oleh cabaran yang kita hadapi. Tetapi pada tahun ini kita bangkit kembali, ingin menyajikan kembali SMEDEX 2021 yang mana sejak tahun 1996 lagi kita telah laksanakan, dan pada tahun ini, akhir tahun ini kita akan menganjurkan yang kali ke-21 penganjuran secara dalam talian menggunakan portal MyAssist MSME, dan SME Corp menganjurkan SMEDEX 2021 ini dari 1 Disember sehinggalah 23 Disember tahun ini dalam satu norma baharu
di mana penganjurannya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita memberi peluang kepada PKS mempromosikan produk mereka serta perkhidmatan mereka dan juga untuk membudayakan lagi keusahawanan ini kepada orang ramai di luar sana, yang mana kita mempunyai tema Izal untuk SMIDEX tahun 2021 ini adalah PKS bangkit kembali, ya. Sebabnya kita nak hargai sumbangan PKS sebagai tulang belakang ekonomi negara, yang mana saya nyatakan tadi 97.2% daripada perniagaan di Malaysia ini adalah terdiri daripada PMKS, ya. Hanya 28% yang bukan PMKS, yang ini berskala besar dan golongan multinationals dan GLC, ya, government linked companies. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, penganjuran SMIDEX ni telah dikoordinasikan oleh SME Corp Malaysia kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi kerajaan yang lain serta pemegang taruh yang lain, macam the private sectors lah pun ada yang membantu dan juga menyokong SMIDEX ini bertujuan untuk memberi sokongan padu, ya, Nizal, kepada PKS atau PM seluruh negara untuk bangkit semula. Tema kita untuk bangkit semula, memulakan dan meneruskan perniagaan. Dan itu merupakan satu janji kita kepada usahawan untuk terus mengadakan SMIDEX di tahun-tahun hadapan. InsyaAllah. Baik, tadi dah disentuhkan tentang SMIDEX tu. Ini sebenarnya soalan-soalan yang bakal saya nak tanya lagi ni tentang SMIDEX lepas ini. Jadi tuan, kita rehat sekejap lagi. Bolehlah kita berikan ruang untuk kita minta penonton kita untuk berfikir tentang apa yang telah dibentangkan oleh Tuan Rizal tadi, untuk kita memahami lebih baik lagi tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang mungkin dapat dilihat pada SMIDEX 2021 yang bakal berlangsung bulan depan. Jadi kita rehat seketika dan kembali selepas ini untuk membicarakan tentang SMIDEX 2021. Anda ingat SMIDEX? Nantikan kemunculannya pada 1 hingga 23 Disember 2021. Layari smidex.my untuk maklumat lanjut. Jumpa anda di sana. Kembali kita dalam Mizalanku menumpukan perhatian kepada apa yang dilakukan oleh SME Corp, dan salah satu di antara sesuatu yang dinanti-nantikan setiap tahun daripada SME Corp adalah apa yang dikatakan SMIDEX. Yang tahun ini kita namakan SMIDEX 2021. Ada sesuatu yang menarik dengan tema ni, Revitalize, PKS bangkit kembali. Mungkin tadi ada dijelaskan oleh Tuan Rizal, kita bersama dengan Tuan Rizal, CEO SME Corp Malaysia. Saya fikir salah satu di antara yang bertanya dalam diri saya, bila kita dah buat benda ini, yang kita harapkan kehadiran itu ada tak tertumpu kepada golongan-golongan tertentu, atau ia terbuka kepada semua, tetapi masih lagi diharapkan kelompok tertentu mengambil kesempatan untuk datang. Dan soalan yang kedua ialah, who should join? Siapa yang patut menyertai? Cik Rizal? Okey. SMIDEX 2021 ini terbuka kepada semua lapisan dan golongan PMKS, ya. Ia bukan hanya kepada golongan tertentu,
bukan hanya kepada PMKS yang telah established, tetapi juga kepada golongan-golongan kecil dan juga micro enterprise, yang mana di dalam SMIDEX 2021 ini kita akan mempamerkan golongan-golongan peniaga ataupun usahawan dari peringkat mikro sehinggalah kepada yang berprestij tinggi. Bermaksud mereka yang telah establish, mungkin yang boleh mengeksport barangan mereka ataupun produk mereka ke luar negara, ya. Jadi bukan hanya tertumpu kepada satu lapisan ataupun golongan ataupun komuniti sahaja, ya. Kita ada usahawan-usahawan dari program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra. Ia ini merupakan usahawan belia yang baru memulakan perniagaan dan yang telah menunjukkan prestasi yang tinggi dalam masa 1 hingga 2 tahun atau kurang pada 5 tahun. Dan juga kita akan pergi kepada golongan B40, micro enterprise yang telah menginovasikan produk atau perkhidmatan mereka dan mempamerkan apakah barangan yang telah mereka berjaya mengkomersialiskan di peringkat sama ada domestik ataupun antarabangsa, sehinggalah kepada usahawan ataupun PMKS yang boleh mengeksport. Biasanya usahawan yang boleh mengeksport ni dia berskala 3 ke atas. Kita mempunyai satu pengakreditasian yang dinamakan skor. Skornya bintang 1 sampai ke bintang 5. Bintang 3 ke atas, terutamanya 4 dan 5, mereka boleh mengeksport, mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengeksport dan mempunyai pendapatan dari segi jualannya yang agak tinggilah di dalam keluarga PMKS tersebut. Jadi dalam SMIDEX 2021 ini kita mempunyai pelbagai lapisan pempamer daripada usahawan dan PMKS untuk mereka mempamerkan barangan mereka yang boleh dikatakan berkualiti dan setanding dengan barangan-barangan lain, terutamanya daripada luar negara. Wah, saya terkagum sebenarnya kerana apa yang dilakukan SME Corp ini adalah satu yang saya mengharapkan lama dulu, sekarang nampaknya menjadi satu kenyataan. Tuan Rizal, mungkin sebagai nak merumuskan apa yang kita sembangkan ini, bincangkan ini, dengan apa yang dah diberikan dan sebagainya ini, apakah harapan besar yang diharapkan oleh Cik Rizal sendirilah tentang apa yang dilakukan ini demi untuk usahawan-usahawan PMKS ini? Okey, harapan saya memandangkan pandemik COVID-19 ataupun krisis ini belum tamat lagi, walaupun kita boleh dikatakan di dalam pasca COVID-19 banyak orang ramai di luar sana telah mendapat vaksin, seterusnya merupakan satu program yang amat baik. Namun demikian, kita perlu, terutamanya usahawan dan PMKS di luar sana, perlu bersedia untuk menghadapi krisis-krisis atau cabaran-cabaran yang akan datang, yang mana kita tidak akan tahu. Jadi pentingnya untuk usahawan dan harapan saya kepada mereka adalah mempunyai satu contingency plan yang baik untuk mereka menghadapi cabaran demi cabaran. Seumpamanya mereka perlu menitik berat tentang pengadaptasian teknologi moden serta pendigitalan perniagaan mereka. Itu satu. Jadi pendigitalan dan juga teknologi moden merupakan satu perkara yang menjadi bukan hanya menjadi buat pilihan, tetapi dimestikan. Sebabnya kalau kita tak ada pendigitalan dan teknologi ini, maka kita akan ketinggalan untuk bersaing dengan pesaing-pesaing yang lain, terutamanya perniagaan di luar sana, untuk kita mendapat jangkauan yang lebih. Jadi ini adalah salah satu perkara yang penting untuk PMKS mendigitalisasikan perniagaan mereka. Keduanya, di dalam strategi PMKS ini perlu ada strategi ataupun elemen kelestarian, bermaksud sustainability.
Ya, di dalam kelestarian ini mereka perlu tahu bagaimana untuk sustain their business, untuk supaya bisnes mereka tidak lari jauh daripada apa yang mereka rancangkan, ya. Dan perkara penting di dalam kelestarian ini adalah 3 elemen penting adalah berkenaan dengan environment, which is alam sekitar, environment. Yang keduanya social, yang ketiganya adalah governance itu sendiri, ya. Jadi ESG, environment, social and governance, amat penting mereka membuat sebagai satu strategi untuk perniagaan mereka. Di samping menjadi usahawan yang berinovatif dan mengadaptasi teknologi, mereka perlu ada this ESG element, ya, supaya mereka boleh berdaya saing dengan syarikat-syarikat dunia di luar sana. Sebabnya kalau kita tengok sekarang, kebanyakan pembeli ataupun anchor-anchor yang besar yang ingin mendapatkan barangan dan perkhidmatan daripada PMKS, mereka menitik berat tentang ESG compliant. Ya, sekiranya adanya ESG compliant ini, maka mereka akan mendapat kontrak ataupun job dan akan ditawarkan kontrak-kontrak yang tertentu untuk PMKS membekalkan barangan mereka kepada anchor-anchor tersebut. Dan yang ketiganya adalah untuk melibatkan bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk melibatkan golongan B40 di dalam perniagaan mereka. Yang ini yang kita sebutkan sebagai inclusiveness, ya. Biar kita melibatkan mereka, sebabnya bila kita melibatkan golongan yang banyak ni, B40 ni, 40%, ataupun kalau nak tengok dari segi community micro enterprise 78.4%, kita libatkan mereka supaya kita dapat bangun bersama. Bila kita bangun bersama, maka ia dapat menyumbangkan lagi kepada ekonomi negara secara keseluruhannya, dan kita mempunyai satu ekonomi yang kukuh, ya, di bawah PMKS ini, untuk terus memberi pekerjaan, menjanakan pendapatan kepada orang ramai. Jadi 3 elemen penting, Nizal, pendigitalan dan inovasi, termasuklah teknologi, kelestarian, dan yang terakhirnya melibatkan golongan-golongan inklusif supaya kita dapat membangun bersama. Dan saya rasa di dalam SMIDEX 2021 ini banyak aktiviti-aktiviti yang menjuruskan ke arah perkara-perkara tersebut, di mana kita mempunyai sesi BizTalk, kita mempunyai teknologi need pitching, khidmat nasihat dalam talian, ya, yang mana kaunselor-kaunselor perniagaan kita dapat memberi pengetahuan kepada mereka yang perlu ilmu-ilmu yang tertentu untuk mereka terus perniagaan mereka dan mengembangkan lagi perniagaan mereka. Baik, saya rasa bagi ruanglah sedikit ini untuk Cik Rizal dapat mempromosikan, membungkul canang SMIDEX 2021 ni, nak menjemput orang ramai datang, usahawan-usahawan datang. Dipersilakan. Okey, kepada usahawan-usahawan ataupun PMKS ataupun orang ramai di luar sana, saya ingin memberitahu yang kita mempunyai SMIDEX 2021 yang akan bermula pada 1 Disember sehingga 23 Disember, dan terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang menarik menanti usahawan dan PMKS dan juga orang ramai. Contohnya kita mempunyai sesi BizTalk, yang mana orang ramai bolehlah menyertai untuk mendapat maklumat-maklumat tertentu, serta mendengar taklimat serta topik-topik perbincangan seperti pengurusan kewangan, digitalisasi, penjenamaan, pengurusan perniagaan. Contohnya saya bagi sedikitlah tips ataupun dia punya teaser. Kita mempunyai topik seperti digital marketing, a proven path to more sales, for example. Kita juga mempunyai talent management in the new norm. Begitu juga dengan inclusive business, the farm fresh story. Ini merupakan topik-topik yang memang selari ataupun dengan keadaan semasa untuk kita mengetahui lebih banyak lagi ilmu untuk kita meneruskan perniagaan kita. Di samping itu, ada satu sesi yang dinamakan teknologi need pitching. Saya rasa ini penting untuk PKS mengembangkan perniagaan mereka dengan penyedia teknologi yang berpotensi. Jadi ini penting kita mempunyai
memiliki rakan strategik seperti Telekom Malaysia, Huawei, MPOB, Oracle NetSuite dan seumpamanya untuk memberi dan menunjukkan mereka ada solusi perniagaan ke arah teknologi moden dan juga kepada pendigitalan, ya. Dan saya harap, ya, e-pameran yang kita akan laksanakan nanti juga dapat dikunjungi seramai mungkin orang, ramai untuk membeli dari barangan-barangan ataupun produk PKS, produk tempatan yang kita menyediakan khusus 150 booth untuk mereka kunjungi, dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung sepanjang SMIDEX 2021 ini, bolehlah orang ramai di luar sana ikuti kami di media sosial SME Corp Malaysia, sama ada Facebook ataupun Instagram, atau lawati laman sesawang kami www.smecorp.gov.my, atau kita ada lagi satu www.smidex.my, ya. Banyak informasi terdapat di dalam laman sesawang tersebut. Ya, Nizal. Baik, terima kasih sangat-sangat Cik Rizal kerana sudi berkongsi maklumat dengan kami, dan percaya apa yang diberikan oleh atau disediakan oleh SME Corp itu tentu yang terbaik, dan pastinya kita harus mengambil kesempatan. Yakinlah bahawa kalau SME Corp yang menganjurkan acara, anda tidak akan kecewa. Baik, Tuan Rizal, terima kasih banyak-banyak. Kita ajak anda, jangan lupa 1 hingga 23 Disember ikutilah SMIDEX. Semua bagaimana nak dapatkan maklumat, apakah yang bakal disiarkan, akan dapati di dalam platform yang disediakan oleh SME Corp. Sehingga itu kita ucapkan sekali lagi terima kasih. Sekali lagi tahniah menyambut Jubili Perak SME Corp yang ke-25, dan insya-Allah kita akan jumpa insya-Allah pada masa akan datang. Sekali lagi jumpa lagi semua. Saya Nizam Muhammad. Salam rahmat.